Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia untuk teman-teman. Apa khabar? Doa saya anda sentiasa sihat walafiat. Cuaca di kawasan rumah saya sekarang ni pagi tadi panas. Sehingga kan sewaktu saya nak ambil air wuduk tadi pun panas macam saudara. Aduhai, mudah-mudahanlah. Tapi petang nampak gaya tiba-tiba dah nampak macam nak hujan pula. Itulah keadaannya saudara. Apa khabar anda semua? Semoga anda sentiasa sihat walafiat. Petang ni banyak benda yang kita nak bercakap, ada cerita-cerita yang agak menarik. Sebab saya baru mentelaah buku yang saya terbitkan dulu ya. Saudara apa khabar Saudara Izzuddin Izzuddin? Ini buku dia. Iaitu cerita Diary dari Penjara. Kisah almarhum Datuk Harun Idris sewaktu beliau berada dalam penjara. Macam-macam cerita saudara, tapi saya akan mencetus sedikit perkara saja. Bagaimanapun saudara, hari ini hari Ahad saudara, tanggal 25 Disember. Hari ini hari Natal ataupun hari apa? Hari Christmas, 25 Disember. Anda mungkin masih bercuti. Jadi sebelum saya memulakan bicara saya seperti biasa, saya memberikan sedikit kata-kata yang sesuai untuk perkongsian kita bersama saudara. Hari ini saudara, saya ingin menyatakan bahawa mengeluh hanya akan membuatkan hidup kita semakin tertekan. Kalau kita, ya saudara Izzuddin, kalau kita mengeluh, saudara Aili, akan membuatkan hidup kita tertekan. Semakin tertekan, ya Raja Kamal, Raja Baizian, apa khabar? Dan tetapi kalau kita rasa bersyukur, ia akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Ingatlah saudara, kesukaran bukanlah untuk ditangisi, tetapi kita harus hadapi dengan kesabaran dan keyakinan. Ingat saudara, mengeluh hanya akan membuatkan hidup kita semakin tertekan, tetapi apabila kita rasa bersyukur, akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Sementara itu, kesukaran bukanlah untuk ditangisi, tetapi untuk dihadapi dengan kesabaran dan keyakinan saudara. Baik saudara, sebagaimana saya bicara saudara, apa khabar saudara Raja Kamal, Raja Bazian, kawasan rumah anda macam mana sekarang? Rumah saya tengah hari tadi panas, panas lit-lit saudara. Tapi petang ni nampaknya sudah mendung, artinya musim hujan, biasalah begitu saudara. Dan saya menatap satu buku saudara, iaitu buku Diary dari Penjara saudara. Buku ini menyatakan tentang kehidupan Datuk Harun. Almarhum Datuk Harun sebelum beliau, ya saudara Jahabar Ali dari Kuantan, sebelum beliau dimasukkan dalam penjara, persyaraan dijalankan, bertahun juga saudara turun naik turun mahkamah. Tetapi apabila saya menatap tulisan daripada saudara Husin Abdul Hamid tentang iaitu Profesor Muhammad Zain, Professor of Technology and Strategic, dia menerbitkan sebuah buku. Ini kisah tentang Tun Daim Zainuddin saudara. Saudara Jahabar Ali di Kuantan hujan, saudara Mustafa Ilyas. Dan dalam buku tersebut dia menulis bagaimana Tun Daim asalnya bukanlah seorang yang kaya raya. Beliau merupakan seorang peguam, saudara Mustafa Ilyas, saudara Azali Kasim. Tetapi bila dia berusaha untuk membuka sebuah kilang garam, iaitu di Tanjung Dawai, di Kedah saudara, akhirnya kilang tersebut mengalami keadaan yang tidak baik, terpaksa ditutup. Jadi muflis saudara. Azali Kasim. Jadi Tun Daim ini beliau syarikatnya bankrupt saudara. Dan dia mula kehidupannya ke Kuala Lumpur apabila isterinya, isterinya Tuh Puan Allahyarhamah, Tuh Puan Mahani. Dia rapat dengan waktu itu saudara, rapat dengan Allahyarhamah Datin Salamah, ya saudara Azrul Jalil, iaitu isteri kepada almarhum Datuk Harun Idris. Jadi ialah kadang-kadang there always a successful man, behind them is a woman. Selalunya wanita itu juga adalah di belakang kebangkitan atau kejayaan seorang lelaki, ia juga merupakan kegagalan seorang lelaki saudara. Dan kerana dia baik dengan almarhum Datuk Harun Idris,
Saudara. Maka waktu itu Datuk Harun sebagai Menteri Besar Selangor, isterinya itu Datin Salmah, dan baik berkawan rapat dengan Tuan Puan Mahani, isteri pada Tun Daim Zainuddin. Jadi Tun Daim Zainuddin pula tu membuat permohonan kerana kebetulan pula ini waktu itu antara orang yang berpengaruh di Selangor adalah Allahyarham Tan Sri Razali Ali. Saya bila keadaan begitu dia minta tanah. Sebidang tanah seluas 160 ekar di Taman Maluri. Itulah bermulanya Tun Daim dalam sektor dunia perdagangan, dunia korporat, kerana dia membina taman perumahan bandar baru yang berhampiran dengan Kota Raya Kuala Lumpur, 160 ekar, saudara. Jangan main. Sebab beliau kaya selepas dianugerahkan tanah di Ceras zaman Allahyarham Datuk Harun jadi Menteri Besar. Itu cerita sebenar, saudara. Jangan siapa boleh menafikan. Dan saya berani bercerita benda begitu kerana juga ada tercatat dalam buku dan ini ditulis oleh Profesor tadi. Saya baca begitu, oh begitu jadinya. Sebab sekarang ni orang bercakap pasal Tun Daim kerana Wisma Ilham itu sudah pun dibekukan oleh pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah kerana untuk membuat siasatan kerana adanya tuduhan. Saya tak mau campur lah, saudara. SPRM telah pun menyiasat Tun Daim Zainuddin atas kekayaan yang dimiliki olehnya. Petang ni tak bukan cakap politik, saudara. Ini mengimbau masa silam. Tapi bila saya melihat bagaimana Tun Daim membina kekayaan begitu hebat, multi-billion dollars man, sebenarnya dia bermula dengan sebidang tanah yang diperolehi daripada Kerajaan Negeri Selangor. Ketika itu Menteri Besarnya adalah Allahyarham almarhum Datuk Harun Idris. 160 ekar di Taman Maluri, itulah menjadikannya kaya raya sehingga hari ini. Sesuatu mesti bermula. There is always one step out of 1,000 step, ataupun langkah pertama mesti ada daripada perjalanan sejauh ribuan langkah. Jadi Taman Maluri itulah Tun Daim membina empire kekayaannya, saudara. Tetapi bila saya menatap buku ini, saudara, rasa sedih juga, saudara. Kerana dalam diary itu waktu Datuk Harun berjuang di mahkamah, saudara, dia tidak mendapat sebarang bantuan dari segi kewangan. Malahan bila mahkamah memutuskan dia kena bayar, tak silap saya, 250,000 sebagai wang jaminan, bukan datang daripada Tun Daim, datang daripada seorang kawan biasa yang tidak mendapat kepentingan apa-apa pun. Itu seorang Cina yang sanggup menjadi penjamin dan mengeluarkan wang sejumlah 250,000 kalau tak silap saya. Saudara Azali Kasim, Saudara Musaffar Ilyas, Saudara Omar Saleh dari Keramat, saudara. Begitulah keadaannya, saudara, dalam hidup ini. Orang yang kita bantu tak semestinya akan membantu kita balik. Dan hari ini keadaannya maka Puan Selamah Yusof, dia kata di Kampung Getam, Kuala Pilah, Paneh. Nurliza, selamat petang. Saya bercerita sedikit sebab nak cerita lebih tak boleh, saudara. Sebab kes masih lagi dalam siasatan SPRM. Kita sama-sama lah menanti apakah keputusan siasatan pihak SPRM. Tapi bagaimanapun Menara Ilham setinggi lebih kurang 60 tingkat itu telah pun dibekukan. Tapi apa yang saya ingin nyatakan, kekayaan Tun Daim bermula daripada pembangunan kawasan Taman Maluri di Ceras, saudara. Di situlah dia dapat anugerah tanah daripada Kerajaan Selangor yang dipimpin waktu itu oleh almarhum Datuk Harun Idris. Dia rapat di situ kerana isterinya Allahyarhamah Tuh Puan Mahani yang baik dengan Allahyarhamah Datin Salamah. Itu cerita dia, saudara. Ini yang orang tak boleh nak bohong. Kerana banyaklah dalam catatan itu bagaimana dia rapat dengan Allahyarham Datuk Manan Osman, bekas menteri, dan kemudian dia rapat dengan Dr. Mahathir, dan akhirnya diangkat menjadi Bendahari UMNO, menjadi Menteri Kewangan, sampailah ke seantero dunia dan memiliki kekayaan yang begitu besar, saudara. Cuma mesej yang saya nyatakan di sini, orang yang kita bantu tidak semestinya akan membantu kita semula.
Kerana kekayaan Tun Daim tak ada pun. Saya rapat juga saya dengan anak almarhum Datuk Harun. Saya rapat dengan Datuk Mazlan Harun. Dan tak dengar cerita pun Datuk Mazlan dapat apa-apa bantuan kewangan daripada Tun Daim. Tak ada. Beliau terpaksa berjuang sendirian untuk menjalankan kehidupan keluarganya. Secara Datuk Mazlan juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri kawasan lingkungan dalam negeri Selangor. Senur Liza, selamat petang, Mahasan Harun. Itulah gambaran yang saya nak ceritakan. Sedikit saja saya nak cerita lebih-lebih. Perkara ini masih lagi dalam perbicaraan di mahkamah. Tapi yang saya nak nyatakan di sini, budi murninya almarhum Datuk Harun kepada orang Melayu kita ni begitu tinggi saya. Daripada Rawang, bawalah sampai ke Bangi. Daripada Ceras, bawalah sampai ke Kelang secara boleh dikatakan ramai orang Melayu mendapat hartanah. Yang tak ada rumah dapat rumah, tak ada tanah dapat tanah. Tetapi waktu Datuk Harun berada di penjara, tak ramai pun yang mendoakannya. Itu kehidupan. Begitulah sekarang ni kita melihat kehidupan bagaimana suasana Datuk Seri Najib di penjara begitu. Bukan dia tak tolong orang, banyak dia bantu orang. Tapi siapakah yang kawan-kawannya. Kadang-kadang saya tengok di mana teman-temanku, saudara Mahasan Harun, saudara Azali Kasim. Hidup ini saudara tak semestinya orang yang kita tolong itu akan membantu kita balik. Malahan orang yang kita tidak kenali akan membantu kita. Ini pesan saya pada teman-teman. Berhati-hati dalam menjalin persahabatan. Kerana sahabat itu sebenarnya saudara, kalau kita dah menjalin persahabatan, harus kekal. Tapi itu tak berlaku begitu. Saudara Arifin Abdul Halim, keadaannya begitu. Saya agak menyanjungi almarhum Datuk Harun Idris berjuang untuk membina, memberi kejayaan bagi warga bangsa Melayu yang datang ke Kuala Lumpur selepas Tun Razak melambai. Warga bangsa Melayu datang hadir ke Lembah Kelang mencari kehidupan yang baik. Ya, saudara Muhammad Amin. Kerana apabila selepas saja berlaku insiden 13 Mei, almarhum Tun Razak memahami bahawa kek ekonomi negara ini perlu dikongsi oleh semua bangsa. Jadi almarhum Tun Razak bersama dengan instansi Taib Andak, dia membangunkan kawasan Felda. Boleh dikatakan seantero Melaya, kawasan Felda dibuka. Tapi berapa ramai yang mengingat jasa Tun Razak membina, membangunkan Felda. Hutan-hutan belukar, dibongkar menjadi kawasan pertanian yang hebat. Saudara, kemudian itu juga Datuk Harun. Datuk Harun ketika itu Selangor ni berada dalam negeri Selangor. Jadi Datuk Harun dipertanggungjawabkan untuk membantu warga bangsa kita yang mau mencari penghidupan di tengah-tengah kota raya. Tak ada tempat tinggal, pacak sajalah saudara tiang tu. Akhirnya kawasan-kawasan tersebut jadi kawasan perumahan. Lihat sendiri sepanjang Jalan Kelang Lama tu berapa banyak saudara. Rumah-rumah yang akhirnya milik kekal warga bangsa kita. Begitu juga di Bangi. Bila dibangunkan sekarang ni jadi bandar besar. Penduduk lebih kurang 500,000 penduduk saudara. Begitu juga di Kajang, di Rawang, di Selayang, di Keramat. Nah saudara, apa khabar saudara Muhammad Azmi Ali? Macam mana di Kota Baru saudara Muhammad Azmi? Nak tahu juga kan sebab kabarnya banjir begitu tenat juga. Apa Halimat Ismail? Banjir di Kelantan saudara masih lagi meningkat katanya, begitu juga di Terengganu. Ya, kata saudara Muhammad Azmi Ali, hujan tak putus-putus, masih lagi hujan. Jadi teman-teman di Kelantan, di Terengganu, begitu juga di Pahang. Kalau boleh bila diarahkan pindahlah untuk berada di pusat pembinaan sementara. Pusat pembinaan sementara pun disediakan oleh NADMA di bawah pimpinan Datuk Seri Zahid. Memang tempatnya selesa saudara. Banjir di sana sini saudara. Saya turut bersimpati. Tapi bukanlah saya nak cerita pasal banjir saudara. Laporan banjir malam nanti saya akan mengundang saudara sahabat saya untuk datang ke studio. Jadi mungkin saya dapat memberi laporan tentang kedudukan banjir. Tapi saya dipahamkan, Saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru, bahawa banjir di sekitar kawasan Kelantan begitu teruk, begitu juga di Terengganu terus meningkat.
dipaham. Tapi bagaimanapun banjir di Seremban nampak susut. Kembali cerita almarhum Datuk Harun, saudara. Jiwanya jiwa untuk membangunkan orang Melayu. Kerana kebetulan pula waktu itu beliau menjadi ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Dan melalui Parti UMNO lah beliau berjuang supaya warga bangsa kita ini dibela agar kek ekonomi negara ini dapat dikongsi, memenuhi hasrat dan impian almarhum Tun Razak. Cuma saya nak bertanya kadang-kadang, apakah mereka ini masih dikenal? Sebab generasi selepas merdeka, generasi yang lahir tahun 80-an, saudara, mereka sudah tidak lagi kenal tentang pemimpin masa lepas kita. Banyak jasa Tun Razak. Tapi hari ini anak dia berada di belakang penjara, di belakang tirai besi, di penjara Kajang. Almarhum Datuk Harun sendiri berjuang dengan UMNO. Dia tidak melakukan korupsi, tapi kerana politik beliau dituduh dengan macam-macam tuduhan. Secara beliau menganjurkan pertandingan tinju. Bawa datang Muhammad Ali bertanding bertinju dengan Joe Buckner di Kuala Lumpur. Bermula itulah, saat itulah satu dunia kenal di mana letaknya Kuala Lumpur. Kerana live telecast dari Kuala Lumpur, satu dunia dapat tahu popularlah Malaysia, saudara. Tetapi kesan daripada tinju dunia, akhirnya Datuk Harun dituduh kerana memberi pinjaman kepada syarikat tinju dunia milik Pergerakan Pemuda UMNO. Akhirnya beliau pula dipenjarakan. Itulah naluri kehidupan kita, saudara. Yang selalu saya katakan, berhati-hati. Baik, saudara, saya tak mau bicara lagi tentang apa yang dialami oleh pemimpin kita. Cuma saya nak mengingatkan teman-teman, benarlah kata bidalat, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Saudara, tentang Tun Daim, siapa pun tak boleh menafikan selepas dia bankrupt, kilang garamnya di Tanya Dawai, datang ke Kuala Lumpur, dapat anugerah tanah daripada Kerajaan Negeri Selangor di bawah pimpinan Datuk Harun di Taman Maluri Ceras. Di situlah dia membina kekayaan empire-nya. Sehinggalah hari ini bervideo-video, saudara. Terus ini dari Pontian, saudara. Itu keadaannya, saudara Hafiz Azhara, khabar anda semua. Baik, saudara. Itu cerita sedikit sajalah, tak boleh cerita lebih, saudara. Sebab masih lagi dalam peringkat perbicaraan. Saya menerima catatan ini agak menarik, saudara. Bagaimana tentang kisah seorang dua beradik perempuan. Dia kata saya nak sebut nama pun kalau boleh tak maulah sebab ini agak sebab dia antara kisahnya bagaimana dia punya seorang kakak. Ini dua-dua gadis, saudara. Dia belajar di pusat pengajian tinggi. Jadi, kalau boleh perkongsian inilah, dia kata kalau untuk menjadi pengajaran pada kita, panduan dalam kehidupan kita. Jadi kakak dia ni lawa, bukan tak lawa, memang cantik kakak dia. Dan dia belajar di sebuah pusat pengajian tinggi. Puan Rasidah Ahmad dari kota Singapura. Kemudian satu hari dia dapat pengetahuan bahawa kakaknya akan berkahwin dengan seorang pemuda. Mungkin pemuda pilihan hatinya dan keluarganya. Dan adik ni tadi suka sangat-sangat. Gembira setelah dapat tahu kakaknya akan mendirikan rumah tangga. Maka dia pun pulang lebih awal. Sesampai di rumah, dia terkejut kerana suasana tidaklah bagaimana kegembiraan sebuah keluarga untuk mengadakan majlis perkahwinan. Kerana kakak dia berkurung dalam bilik menangis sampai pekak-pekak mata. Dia pun hairan, kenapa boleh jadi begitu? Selamat petang, saudara Ramli Karim. Juga Saudara Ramli daripada Keluang, saudara. Jadi dia tanya kakak dia, kenapa kakak menangis sedangkan kakak akan dikahwinkan, pemuda itu juga pilihan kakak, bapa pun dah bersetuju, mak pun dah bersetuju, keluarga pun dah bersetuju. Jadi dia bukan kenal pun pemuda yang akan dikahwini oleh kakaknya. Jangan salah silap pula kata ini kekasih dia pula maka keluarga dia kahwinkan dia. Tidak. Jadi bila bertanya, akhirnya kakak dia pun memperlihatkan atau menunjuk pada dia sekeping surat. Surat itulah yang membuatkan dia terpana. Kerana disahkan kakaknya lahir sebelum ibu dan bapanya mendirikan rumah tangga. Walaupun dia lahir daripada rahim ibunya sendiri dan mereka membesar dalam sebuah keluarga,
bapaknya dengan penuh kasih sayang, memelihara mereka. Tetapi didapati bahawa bapanya itu adalah, mungkin bapak dia mengatakan anak dia, tetapi mereka sudah pun terlanjur sebelum mendirikan rumah tangga. Jadi semua ini dirahsiakan. Sebab itu saya, kalau boleh kita mempunyai keluarga, kena betul seranglah dengan family. Pahit, manis kehidupan tu betul serang. Jadi kerana disembunyikan, apabila mahu saja diadakan majlis akad nikah, setelah disiasat, diperiksa oleh juru nikah, mendapati bahawa kelahiran kakaknya itu beberapa bulan saja selepas bapa dan ibunya mendirikan rumah tangga. Artinya kalau orang kita ni bahasa kasar saja, anak luar nikah lah saja. Jadi sebab itu maka pihak wajib minta supaya mengatakan bapanya tak bolehlah jadi wali. Ini merupakan ledakan bom dalam kehidupan kakaknya. Sedih sangat-sangat apabila dia terpaksa berkahwin dan nak menikah, akad nikah, maka terpaksa mengadakan wali hakim. Dan ini membuatkan dia, anak gadis tadi ni, dia akhirnya membenci keluarganya. Jadi dia tengok kakak dia bengkak-bengkak mata. Kasih sayang dia pada kakaknya, dia kata melampaui batasan. Cukup mesra. Tetapi bila mendengar kakaknya mengalami masalah sebegitu, terpaksa dinikahkan oleh juru nikah, tetapi berwalikan wali hakim. Itu membuatkan dia kata dia benci. Saya benci tengok keadaan keluarga saya begini. Jadi dia minta macam mana pandangan. Saya nak jelaskan di sini, memang pun dalam hukum kita ni saudara, sebenarnya kalau kita melihat Islam itu way of life, satu ciri kehidupan yang mudah, bukan untuk dipersusahkan, tapi tak boleh dipermudahkan. Jadi ada dalurannya. Jadi dia harus insaf bahawa kehadiran kakaknya itu adalah di saat ibu dan bapanya belum mendirikan rumah tangga lagi secara sah. Tapi kalau sebelum itu ada hubungan yang terlarang, wallahu a'lam bisawab. Dalam keadaan begitu saja, bila mau kakak dinikahkan, maka terpaksalah digunakan, dipanggil wali hakim. Memang boleh, tapi sedihlah pada gadis tersebut untuk menikah, apa pula kata suaminya setelah mengetahui bahawa dia dilahirkan sebagai anak luar nikah. Ini juga akan mengganggu kehidupan dari segi moralnya, dari segi psikologi kakaknya tu. Jadi dia bersimpati dengan kakaknya. Dia minta pandangan. Saya kata pertama sekali, kita harus tabah untuk menghadapi kehidupan. Yang paling penting, bapanya walaupun berkahwin dengan ibunya sebelum kelahirannya, selepas kelahirannya ataupun sebelum ke dan sebagainya saja di luar ini telah hubungan yang terlarang, tapi dia masih lagi membelai keluarganya dengan baik. Jadi tak bolehlah nak berbenci. Itu semua sudah ditakdir. Dan sebenarnya gadis ini juga dia pun bingung. Sebab dia kata apakah dirinya juga sebagai senasib dengan kakaknya. Sebab dari segi tarikh perkahwinan bapa dengan ibunya adalah beberapa bulan saja selepas mereka berkahwin, kakaknya lahir. Jadi artinya perkahwinan antara ibu dan bapa anda sah dan anda adalah anak yang sah. Tapi janganlah dianggap itu sebagai dinding pemisah antara anda dengan kakak anda. Sebab anda lahir daripada rahim yang sama. Anda lahir, kalau bapanya mengambil sebagai anak, dia mengaku bahawa ini anak dia, cuma dari segi hukum hakamnya. Sebab dia berkahwin dalam waktu saat ibunya mengandungkan kakaknya. Saya salam Puan Rashidah dari Kota Singapura. Saya Dato' Haji Azhar, selamat tengah mengopi lah. Sambil-sambil kopi ni, saya bercerita tentang kajian masyarakat. Memang ini berlaku banyak dalam masyarakat kita. Tetapi kalau dia berlapang dada, kita menerima hakikat. Memang kakaknya itu lahir, hadir ke dunia ini kesan daripada hubungan cinta yang terlarang. Tapi bagaimanapun bapanya menjaganya dengan baik. Sebab dia akan berkahwin, dia berkahwin lah, disahkan berkahwin, dia gerti dia sendiri itu adalah anak yang sah. Dan lepas pun ibu dan bapanya bernikah secara sah. Saya nak memberi penjelasan pada adik ni sekali bahawa kalau tengok dari segi
DNA. Buatlah test darah. Saya yakin kakaknya yang mengalami suasana yang cukup menyedihkan itu positif lah dengan keadaan darah bapanya. Artinya DNA yang sama. Cuma dari segi hukumnya mereka melakukan hubungan yang terlarang sebelum ini mendirikan rumah tangga, dan dia lahir selepas beberapa bulan saja. Selepas bapa dan ibunya diijab kabulkan. Bab kakaknya tu memang dari segi kalau ikut dari pendaftaran, dari segi surat perkahwinan, kelahiran daripada hospital, memang kakaknya itu adalah dianggap sebagai anak luar nikah. Bila nak berkahwin, terpaksalah cari wali hakim. Dia tak semestinya itu memutuskan hubungan dia dengan keluarganya. Sepatutnya keluarga santunilah terus. Anggaplah ini sebagai takdir ilahi. Saudara, kemudian tentang adiknya tadi tu, saya tak mau sebut nama. Saya takut nanti ada orang meneka nama yang bukan saudara. Dan tak mau cerita alamat. Benda ini keaiban bagi sebuah keluarga. Jadi adiknya itu perlulah menyantuni keluarga. Jangan pula membenci. Sebab bapanya pun dah menyesal, ibunya pun dah menyesal. Jadi jangan kita terus mengukur. Jadi teruskanlah kehidupan itu. Cuma pujuklah kakak tu, berilah semangat baru dalam kehidupan kakak. Ya, saudara, sebab itu saya membawa cerita ini, saudara, kerana dalam keadaan dalam masyarakat kita hari ini, saudara. Masyarakat kita hari ini memang benda itu sering terjadi. Cuma kadang-kadang orang tidak mahu memikirkan soal hukum hakam. Lebih baik Jabatan Agama Islam ada berbincang dengan pihak ini wajib, dengan pihak yang berada di Jabatan Agama, bagaimana keadaan. Saya rasa ada way, caranya. Sebab saya kata kalau anak luar nikah, dia nak kahwin, memanglah bapanya, walaupun dia anggap bapa, tapi tak boleh mewalikan perkahwinan itu. Dari hukumnya yang saya tahu. Tapi tak tahulah macam mana hukum Jabatan Agama Islam. Setahu saya memang dia kena berwalikan wali hakim. Saudara, itu yang perlu saya jelaskan. Sebab ini, ya Saudara Muhammad Azmi, silalah teman-teman yang ada kalau nak beri pandangan, saya sudi untuk menyantuni pandangan anda. Kita harus bersimpati pada gadis tadi, dia sayang ke kakaknya dan dia tidak mahu keluarganya berpecah. Nanti dia kata kalau kakak dia dah berkahwin, dah membina kehidupan baru, meninggalkan rumah pula, tak mau balik-balik pula dah. Itu pun satu hal lagi tu. Jadi kepada kakaknya, saya harap janganlah membenci keluarga, anggaplah apa saja yang terjadi itu sebagai satu tragedi dan takdir yang ketentuan ilahi. Sebab itu, kita ni dalam kita bercinta, berkasih sayang, seboleh mungkin, janganlah sampai melakukan hubungan yang terlarang. Kerana kesannya saudara begitu perit saudara apabila hubungan itu mendapat zuriat. Jadi zuriat itu menjadikan masalah besar saudara dari segi hukum. Kita Islam ni pun ada way of life kita, benar Islam itu mudah tetapi dia tak boleh dipermudahkan. Saya haraplah sempena hari Christmas ni saudara mungkin banyak mempelai-mempelai, ada orang mengadakan majlis perkahwinan. Kalau tarikh lahirnya 25 Disember, tarikh perkahwinan 25 Disember, tiba-tiba Januari, Februari, Mac, dah pula lahir anak. Jadi ini perlu dihayati. Dan saya rasa sepatutnya bapanya atau keluarganya perlulah berterus terang. Jangan menyembunyikan. Kerana satu ketika macam mana pun perkara ini akan terdedah juga. Banyak kadang-kadang dia malu, dia segan, nak jaga hati, jaga keluarga. Tapi akhirnya semua itu terdedah. Waktu itu segala-galanya orang kata nasi dah jadi bubur. Ya, Rabuddin Pasarat hadir dari Kuala dari Senaling. Saudara Enam Maldi, mostly entah kenapalah anak luar nikah ni perempuan. Perasan tak? Saya pun tak tahu. Saudara Erna dah diri. Ada juga anak yang dilahirkan di luar. Anak yang lahir luar nikah ni, ada juga lelaki. Tapi kerana lelaki ni tidak perlukan wali. Yang perempuan ini perlukan wali. Itu masalah dia sebenarnya. Sebab itu nampak kena ramai. Tidak ramai begitu. Ya, selamat Kadir. Sebab Erna dah diri dia bertanya, kenapalah
kebanyakan anak luar nikah ini perempuan. Tidak begitu, ada yang lelaki. Tapi kalau lelaki itu bolehlah disembunyikan. Tidak ada keperluan untuk declare. Kalau tiba-tiba lepas dia berkahwin, dalam masa 4-5 bulan, dapat anak lelaki. Tak ada masalah ya tu. Cuma yang masalahnya kalau anak perempuan. Bila dapat anak perempuan, bila sampai waktunya, mahu dinikahkan, dikahwinkan. Ini yang timbul masalah apabila terpaksa menggunakan wali hakim. Sebab itu saya katakan apa-apa pun dalam hidup kita ni, kita perlu jujur. Jujurlah pada keadaan, jujurlah atas apa yang telah kita lakukan. Kalau terlanjur, mengaku terlanjur. Dan perbaiki keadaan, alhamdulillah, bertanggungjawab untuk mendirikan rumah tangga. Tetapi nak buat macam mana? Saya nak tahu juga pandangan teman-teman. Apakah pandangan saya benar atau tidak. Tapi bagi saya lah, saya merasakan untuk kalau dapat anak lelaki tak ada masalah. Yang jadi masalah apabila dapat anak perempuan, di mana setelah dia membesar, dia jadi anak gadis, dipinang oleh orang, kena pula bapanya ni tu cuba nak menyembunyikan apa rahsia hidupnya. Saudara Budin Pasarat, dia kata studio baru ni suara agak kurang jelas. Ini saya tak tahulah, saya dah bercakap kuat dah ni. Ya saudara, tapi nampak okey lah saudara Budin. Jadi kadang-kadang internet saudara. Jadi bila dalam keadaan begitu, kalau nak menyembunyikan keadaan, ya saudara Elias, akhirnya segala-galanya bermasalah. Alangkah lebih baik dalam hidup kita ini betul serang. Kalau kita dah berkahwin, walaupun sebelum itu melakukan hubungan yang terlarang, jadi bila anak membesar kena bagi tahu. Dari hukumnya begini, apa nak buat, ibu dan bapa kita, saya sebagai bapa, ibu anda jangan contohi kami. Itu caranya saudara. Jangan menyembunyikan. Pasangan suami isteri boleh menyembunyikan kalau dapat anak itu anak lelaki. Tapi kadang-kadang dapat anak lelaki pula bila nakal. Terima kasih Saudara Emma Derry, suara dah improve kita. Banyak daripada yang mula-mula. Mungkinlah admin dia kena naikkan lagi suara tu saudara. Jadi dalam keadaan begini, salam saudara Wakmin. Semoga sihat semua. Saya bercerita petang ini tentang kehidupan masyarakat. Dari awal tadi saya ceritakan bagaimana tentang Datuk Arun dengan Tun Datif Zainuddin. Bagaimana Tun Datif Zainuddin seorang yang sudah pun syarikat dia muflis, syarikat kilang garam di Kedah, tapi membina kekayaannya di Taman Maluri apabila Datuk Arun membantunya mendapatkan sebidang tanah. Tapi bila Datuk Arun masuk ke penjara, nak cari duit untuk bayar wang jaminan, tak ada pun. Dia ceritakan dalam buku tu bahawa Daim yang bayar, tak ada. Jadi bagi saya mengambil pengajarannya bahawa tak semestinya orang yang kita tolong akan membantu kita bila kita dalam kesusahan. Itulah kehidupan. Dan dalam bila kita berkeluarga pula, bila kita ada hubungan terlarang. Memang ramai, banyak berlaku hubungan terlarang, kita berkahwin, tiba-tiba baru 5-6 bulan lepas itu dapat anak. Artinya anak yang dikandungkan oleh ibu, itulah anak yang dianggap sebagai anak luar nikah. Ya saudara Wakmin. Jadi dalam keadaan begitu, bila anak luar nikah ini, kalau lelaki tidak ada masalah. Cuma kadang-kadang dari segi hukum, bila kita dah tak ada, bapanya dah tak ada, ibu tak ada, hukum paraih. Itu juga akan menyangkuti. Lebih baik berbincang dengan pegawai di Jabatan Agama Islam, bagaimana hukum paraih. Sebab harta ni mestilah dibagi-bagikan sama rata. Tapi bagaimana keadaannya? Saudara Budin Pasarat, anak bukan status lelaki ke perempuan ke akan wujud permasalahan. Itu memang benar. Sebab itu saya menasihatkan anda, kalau boleh, jangan sesekali kita melakukan hubungan yang terlarang. Kalau rasa ni, kahwinlah. Apa ada masalah? Sebab bila kita melakukan sesuatu, bila rahim dalam kandungan ibu tu sudah membengkak, dan mempunyai anak kandungan, bila lahir, selalunya ada masalah. Kalau yang anak lelaki, dia tak ada masalah dari segi hukum akad dan nikah. Tetapi statusnya apabila pembahagian harta dalam hukum paraih. Ini saya rasa elok berbincang dengan pegawai undang-undang di Pejabat Agama Islam. Saya nak bagi tahu pada ibu bapa yang mungkin
anda mempunyai anak yang lahir atas ketelanjuran yang terlarang itu. Sebelum jadi apa-apa, kita masih hidup lagi, usaikanlah persoalan itu. Jangan dibiarkan berlarutan, akhirnya keluarga kita dapat malu. Yang kedua, anak-anak ni lah yang akan terkesan mentalnya. Dari segi psikologi, anak-anak ini akan terkesan yang amat sangat. Tapi kalau kita dapat selesaikan lebih awal, diuraikan lebih awal, saya rasa tak ada masalah. Sebab itu kalau ibu bapa yang mungkin ada harta semua, lebih baiklah berbincang dengan pegawai Jabatan Agama Islam bagaimana kita nak menulis itu wasiat. Sekiranya saya ada tanah, rumah saya ini, pembagian rumah ini untuk anak, kalau anak 4-5 orang. Selalunya jadi masalah anak yang pertama tadilah. Anak yang statusnya anak di luar nikah. Itu yang akan menjadi masalah. Sedangkan dia kalau dia anak lelaki, dia abang yang sulung. Bila abang yang sulung sepatutnya, kerana dia anak lelaki, dari segi pembahagian, dari segi hukumnya, anak lelaki itu dapat 1/2 daripada harta peninggalan. Perlu dijelaskan. Jadi saya hamba Allah, saya tak boleh nak siarkan nombor telefon anda sebab ruangan saya ini untuk pencerahan ini. Kalau ada nombor telefon, tak ada nombor telefon boleh orang berhubung. Nak bagi nombor bank, saya minta maaf. Saya minta maaf, saya tak boleh menyiarkan nombor akaun bank anda sebab ini menyalahi. Tapi kalau anda ada nombor telefon, bolehlah kawan-kawan nak menelefon, menghubunginya. Saya mengutuk dalam beberapa syarat, dia kata logik hukumnya memang tak layak. Tapi adalah budi bicara itu amat penting. Sebab itu, Islam itu murni sifatnya. Dari anak luar nikah dan bapanya bukan mahram. Maksudnya aurat, tak boleh bersalaman dengan bapa sendiri. Allahu Akbar. Kesian. Itu yang ditangisi oleh adik tadi saya. Ini keadaannya, selalu kita gaya, kita salam-salaman. Artinya, apabila dari awal lagi tidak diusaikan, dihuraikan persoalan, maka banyak masalah akan timbul. Saya cuma bercerita benda ini, saya bila tetap ada teman yang menulis, menghantar kepada saya, minta pandangan. Jadi pandangan saya pada adik perempuan tadi itu, janganlah rasa kecil hati. Kakak anda tetap kakak anda. Cuma masalahnya bagaimana dengan abangnya. Berbincanglah dengan Jabatan Agama Islam. Dari status. Tapi tak silap saya dari statusnya, walaupun abang itu anak luar nikah, tetapi dia masih lagi sah untuk menjadi wali kepada adiknya. Tapi bagaimanapun saya kurang arif bersoal ini sebab saya bukan pakar undang-undang agama Islam. Jadi yang terbaiknya, sebab saya cuba nak menghubungi sahabat saya, seorang lawyer syari'i. Sebab dia pula bercuti. Sedangkan saya nak bercerita tentang ini petang ini. Jadi saya harap nasihat saya yang terbaik adalah hubungi pejabat agama Islam, berbincang. Jadi pejabat agama Islam itu bukan hanya untuk nikah kahwin, bukan untuk bercerai saja saya. Ini adalah tempat untuk kita berbincang segala masalah untuk kita huraikan. Supaya permasalahan yang kecil itu tidak berterusan. Kata Rabbul Pasarat, itulah logiknya memanglah tak layaknya. Saya bersipati juga pandangan Elma Dadiri. Kerana kalau anak nikah dan bapanya bukan mahram, katanya begitu. Bila dia test dia punya DNA, rasanya kalau dia bapanya mengaku dan benar bapanya sah, tak ada. Rasa saya lah, saya punya pandangan tak haram untuk bersalaman. Tetapi bagaimanapun, perlu pergi berjumpa dengan pegawai kaunseling di Jabatan Agama Islam. Jadi memanglah, betul saudara Parodi Pasarat. Saya bersetuju dengan pandangan anda. Anak-anak tidak boleh dipersalahkan. Yang salah adalah kedua ibu bapa mereka yang keterlanjuran dalam hubungan yang terlarang. Itu yang masalahnya. Jadi kalau boleh, anda yang punya kekasih, janganlah menyantuni kekasih anda sehingga sampai ke tahap melakukan hubungan yang terlarang. Kita jumpa lagi besok. Jadi saya harap anda tenang-tenangkan fikiran, pasti jaga kesihatan, yang mana mengalami musibah, bertabahlah saudara, musim banjir, nak buat macam mana, tetapi waktu yang sama juga. Kalau anda yang memandu, nak balik ke Kuala Lumpur ataupun nak balik ke destinasi anda, pandulah secara berhemah, jangan berkejar-kejaran, jangan memandu terlalu laju di jalan raya musim hujan ini.
Saya mengharapkan agar anda semua sihat walafiat, tidak berada dalam bahaya. Semoga kita sentiasa berada sebagai warga cinta damai yang harmonis sifatnya. Jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.